Didik TV KPM. Terima kasih Irfan. Sama-sama. Okey, pelajaran kita pada hari ini berkenaan dengan lukisan bangunan tingkatan 5. Okey, kita akan pergi kepada pengenalan kepada lukisan bangunan. Baiklah, kita lihat dekat paparan di sini ada contoh bergambar rumah kediaman setingkat. Kalau kita lihat reka bentuk bangunan yang cantik, indah, ya. Di sini kita boleh Silakan cikgu. teruskan. Okey, lukisan bangunan merupakan lukisan yang amat penting dalam pembinaan sesebuah bangunan. Okey, dalam seni bina, mana-mana struktur binaan manusia yang digunakan untuk dihuni ataupun digunakan sebagai tempat pekerjaan yang digunakan sehari-harian merupakan suatu bangunan yang utama yang perlu kita ketahui tentang fungsi bangunan itu sendiri. Jadi di sebalik bangunan yang kita didirikan ini, tentunya ada seseorang yang mereka bentuk bangunan dan seseorang itu tidak lain dan tidak bukan adalah seorang arkitek. So lukisan arkitek ni penting di mana memaparkan elemen-elemen dalam binaan bangunan. Di mana lukisan bangunan ni akan digunakan oleh jurubina, dijadikan sebagai sumber rujukan sebelum jurubina membina sesebuah bangunan. Okey, bangunan yang kamu tengok di situ adalah rumah kediaman setingkat. Okey, di mana ada rekaan daripada struktur bawah iaitu pelan lantai, pelan bumbung dan juga pelan dinding. Kalau kamu lihat dekat situ dipaparkan unsur-unsur seni binanya, kita boleh lihat dia punya simbol piawai tingkap, pintu, dinding dan sebagainya. Okey, lukisan yang kedua, kalau kamu lihat nampak ada perbezaan dari segi reka bentuk bumbung. Dia punya keadaan dinding pun berbeza-beza. Ini bergantung kepada reka bentuk arkitek. Arkitek ni yang mempunyai pelbagai reka bentuk yang boleh diilhamkan bergantung kepada cita rasa klien. Klien nak yang macam mana, so dia boleh mempersembahkan reka bentuk tersebut melalui lukisan bangunan. Okey, itulah pengenalan kepada topik kita pada hari ini. Tadi cikgu ada cakap mengenai arkitek. Arkitek adalah orang yang bertanggungjawab melakukan lukisan untuk sesebuah bangunan. Tapi apa lagi cikgu peranan seorang arkitek sebenarnya? Okey, arkitek ni berperanan sebagai penasihat. Dia akan menasihati klien apakah ciri-ciri lukisan bangunan yang diperlukan, perkara-perkara yang perlu dititik beratkan seperti kestabilan struktur bangunan, dari segi kos pun perlu dititik beratkan, dari segi facilities ataupun kemudahan-kemudahan setempat. Okey, perlu diambil kira sebelum binaan sesebuah bangunan itu dapat direka bentuk. Baik, dan tadi juga cikgu ada beritahu kepada saya dan murid-murid di rumah di mana arkitek ni dia akan buat apa saja lukisan yang diperlukan oleh seorang klien. Jadi ada tak cikgu ciri-ciri yang patut arkitek itu tahu sebelum melakukan sebuah lukisan? Okey. Arkitek ini dia akan membuat suatu survey. Dia melihat keperluan pelanggan. Dia akan tahu, dia akan ambil survey daripada beberapa orang pelanggan. Apakah reka bentuk yang mereka perlukan berdasarkan kehendak mereka dari segi susun atur ruang, dari segi penggunaan ruang itu sendiri. Dia perlu beritahu kepada klien susun atur ruang-ruang tersebut dan juga fungsi setiap ruang. Dan apakah dia punya rekaan bentuk yang macam manakah yang dia hendak, dia akan beritahu kepada klien yang mana yang dia sukai. Kemudian arkitek ini akan mereka bentuk bagi pihak klien lah. Dia akan buat desain, beberapa desain, kemudian dia akan present ataupun dipersembahkan kepada klien dan klien akan memilih yang manakah desain yang terbaik untuk dijadikan sebagai rumah kediaman bagi dia. Jadi hasrat ataupun cita rasa tu dapat dilahirkan melalui lukisan bangunan lah. Itulah fungsi arkitek sebenarnya, di mana arkitek ini akan memenuhi kehendak pengguna ataupun penghuni kediaman yang akan didirikan nanti. Dan satu lagi soalan daripada saya kepada cikgu, dari segi kos pula cikgu, kalau banyak
kalau kita ada macam banyak kosnya ataupun kita ada satu pelan yang mungkin rumit ataupun sukar untuk didirikan, adakah itu juga akan orang kata apa, memberikan satu faktor kos, cikgu? Ya. Bagaimana? Kos ni dipengaruhi oleh reka bentuk bangunan dan juga keluasan sesuatu bangunan. Semakin luas bangunan, maka semakin tinggi kos pembinaan. Kerana apa? Kerana dia memerlukan bahan binaan yang banyak. Begitu juga dengan rekaan bumbung. Makin complicated bentuk bumbung, makin meningkatlah kos pembinaan itu sendiri. Itulah dia. Didik TV KPM